Okey, insyaAllah sebelum kita masuk ke tajuk baru kita nak bincang malam ni, kita telah pun belajar tentang al-hams lawan al-jahr dan juga asyiddah lawan rakhawah. Di mana dalam rakhawah itu terdapatnya bainiyah. Jadi huruf-huruf bila kita cerita tentang masuk syiddah. Syiddah huruf yang tersekat. Kenapa dia tersekat? Sebab makhraj yang tertutup. Macam ba, ab, tertutup huruf ba ni. Maka oleh kerana makhraj yang tertutup, maka kerana itulah huruf-huruf ni dinamakan sebagai kejap tak apa. Okey, saya akan mute all dulu. Kejap lagi kalau saya minta untuk buka mikrofon baru buka, boleh. Kemudian kenapa nama huruf-huruf tu rakhawah pula adalah kerana huruf-huruf tu makhrajnya terbuka. Tak ada benda yang menghalang. Dan kenapa dalam rakhawah tu ada bainiyah? Kerana 5 huruf iaitu lam, nun, ain, mim, ra sekali tengok macam tertutup, rupanya dia terbuka. Ataupun dia tutup sudut yang lain dan dia terbuka di sudut yang lain. Contoh macam mim dan juga mim. Am tertutup ni, ikut bibir tertutup. Tapi terkeluar ikut hidung, keluar ke hidung. Lepas tu dia jadi bainiyah. Kalau rakhawah tu memang terlepas semua. Lombat macam nun, an tertutup tu. Tapi terlepas ikut hidung. Okey, baik. Kemudian juga kita dah pun masuk ke tajuk yang baru pada minggu lepas, iaitu tentang isti'la. Di mana isti'la lawannya istifal. Isti'la ni mendaki, naik. Naik. Istifal pula sama ada mendatar ataupun menurun. Jadi apa yang nak dikatakan dengan isti'la ni? So isti'la ni adalah bunyi tu, bunyi suara tu. Bila kita sebut huruf tu dia menaik. Kalau biasa bunyi kali ni bunyi dia o. Sebab apa? Sebab kita nak pancarkan bunyi tu ke langit. Pancarkan ke langit. Jadi kalau huruf bunyi tu keluar je mulut tanpa bertemu ataupun tanpa sentuh langit. Tapi kalau kita maka bunyi tu naik ke langit dulu sebelum bunyi tersebut keluar daripada mulut. Baik. Kemudian apa yang berlaku bila bunyi tu naik ke langit, maka berlakulah pantulan daripada langit tu ke arah lidah semula. Maka proses pantulan tadi itulah naik dan pantul tu berong apa? Duk dia jadi apa? Berkumpul kat dalam tu, maka proses tersebut dinamakan dengan nama tafkhim. Nama tebal. Kerana tu jadi tebal. So tebal ni dia ada 2 syarat. Pertama, sempitkan ruang kerongkong, angkat lidah belakang, sempitkan ruang kerongkong. Dan yang kedua, bunyi tadi dipantulkan ke langit dan langit dipancarkan ke langit sehingga memantulkan semula bunyi tadi ke lidah. Maka 2 proses tadi melengkapkan makna tafkhim. Okay. Lawannya, mundata tak naik, istifal. Kemudian bila tak kena langit, tak ada proses naik turun dan sebagainya, maka huruf itu nipis ataupun dinamakan dengan nama tarqiq, lembut, nipis. Baik. Kemudian kita juga belajar pada minggu lepas tentang level-level huruf tafkhim ni. Huruf tebal ni dia ada level, isti'la ni dia ada level ya. Walaupun level yang paling rendah, nombor 5, dia tetap lebih tebal daripada huruf-huruf istifal. Pertama, bilakah huruf isti'la paling tebal? Bila? Baru buka mikrofon. Yang nak jawab je. Berbaris fathah. Berbaris fathah dan selepasnya huruf alif. Alhamdulillah, terima kasih. Berbaris fathah, selepasnya ada alif. Okey, itu paling tebal. Okey, kedua tebal apabila berbaris fathah sahaja. Selepas dia bukan alif. Okey, yang ketiga. Berbaris dhammah. Berbaris dhammah, dan sebagainya lah. Okey. Dan kemudian yang keempat, berbaris bertanda sukun. Bertanda sukun. Macam buku ayat dia macam buku. Okey, dan yang kelima adalah berbaris kasrah. Berbaris kasrah. Alhamdulillah. Jadi 5 ni bukan 5 ciri 5 ni adalah 5 level. Level nombor 1 paling tinggi, nombor 2 kedua tinggi, 3 sampai nombor 5 tu paling rendah lah. Tetapi walaupun isti'la tu nombor 5 paling rendah, namun dia lebih tafkhim daripada huruf-huruf istifal. Okey, baik. Hari ni seperti mana yang dijanjikan, kita akan belajar tentang tajuk ataupun sebelum tu kita ada 3 huruf yang kadang-kadang tafkhim, kadang-kadang tarqiq. Saya sebut tafkhim boleh faham semua Tafkhim ni tebal lah. Tafkhim ni tebal. Tarqiq tu maksudnya nipis. Tarqiq nipis. Tafkhim tu tebal. Okey.
Ada 3 huruf yang kadang-kadang tafkhim. Bila dia tafkhim, maksudnya dia dah, orang kata apa? Hukum tu sama macam hukum isti'la. Tapi adakah dia isti'la? Tidak. Sebab apa? Sebab time tu dia jadi tafkhim. Kalau isti'la ni seomo-seomo. Buat kata orang Kelantan. Dia seomo lah, dia kena dia kena isti'la, dia kena tebal. Okey, huruf lam, alif dan ra ni dia kadang-kadang dia jadi tebal. Sebab tu dia bukan isti'la. Okey. Dan kita telah pun belajar tentang alif dan juga lam. So malam ni kita nak belajar tentang huruf ra. Yang mana ra ni banyak mitos-mitos tentang huruf ra. Jadi malam ni insya-Allah kita nak cuba buat clearance. Saya bukan yang terbaik, tapi kalau kata ada salah silap dari saya, tolong mohonlah tegur dan sebagainya. Okey, baik. Semua orang buka muka surat 76. Semua orang buka muka surat 100 lah. Muka surat 76. Okey, baik. Ra kita ada 3 keadaan. Maksudnya kita ada 3 jenis, sorry. Ra ni kita ada 3 jenis. Pertama, ra yang bersifat tafkhim. Kemudian ra yang perlu dibaca dengan tarqiq, dan yang kedua, yang ketiga, ra boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarqiq. Maksudnya boleh pilih. Okay. Yang kata ra yang bersifat tafkhim ni ada 8 jenis, ada 8 keadaan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, baik. InsyaAllah, sekali baca, saya rasa baca sendiri pun faham ni. Ikutkan baca sendiri pun faham. Tapi tak apalah, saya nak juga explain. Supaya kita lebih faham dan kot-kotlah ada soalan apa-apa, boleh terus tanya. Okey, baik. Bilakah ra bersifat tafkhim? Ada 8 keadaan. Nombor 1, bila ra berbaris fathah. Ramadan. Raiba fi. Bila baca ra tu, ra. Bila kita sebut ra tu, pancarkan bunyi tu ke langit. Ra. Cuba sebut semua orang. Ra. Okey. Cuba dengar saya eja. Kemudian cuba sebut. RASUL. 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 Mana satu yang betul? RASUL. Cuba baca. Bunyi dia apa? Rasul. RA bunyi ra. Rasul. Dia bunyi ra. Betul lah. Ra. Okey. Kalau Melayu lah. Kalau Arab lah, ra, sin, waw, lam. Rasul. Jadi kalau dalam Quran tu nak baca rasul ke nak baca rasul? Rasul. Tak bolehlah baca rasul. Rasul tu kalau Melayu lah sebut rasul. Maulidur rasul. Bunyi lembutnya bunyi ra tu, rasul. Sedangkan ra ni kena sebut tinggi. Kena tafkhim, kena tebal. Jadi kalau ada wa'lamu anna fikum rasulullah. Mana boleh baca rasul? Okey. Baik, pertama bila berbaris fathah, ingat. Okey. Kedua, bilakah ra perlu ditebalkan? Apabila ra ni sukun sebelum ra huruf berbaris fathah. Okey, sebelum tu lah saya rasa mungkin sebelum tu saya kena cerita sikit lah. Mungkin saya kejap, bukan normah lagi, fathah dulu. Mungkin saya saya kena cerita sikit lah yang kata ra tebal ni macam mana. Okey, kejap. Bila kata ra ditebal, macam mana keadaan mulut kita nak buat? Mulut bibir ni. Ada orang kata, ada ustaz kata kalau nak tebalkan ra, mulut bibir kena muncung. Betul tak? Dah dengar tak? Ada ustaz mana aja kata nak tebalkan ra ni mesti kena bibir muncung. Contoh Allahu Akbar. Bar. Kalau buat bar tu, okey, tebal tu. Confirm tebal lah. Akan tetapi dalam buku-buku tajwid yang Arab lah, yang Melayu saya tak baca, saya baca Arab ni. Tak ada satu pun yang kata nak tebalkan ra ni kena muncung bibir.
Yang kata kena muncung bibir ni satu je, iaitu hukum namanya ismam. Itu pun dan juga dhammah lah, dhammah. Dan juga ismam. Ismam tu pun dia tak bertukar bunyi pun. Dia contohnya macam la ta'manna, manna, muncung lah. Ataupun dhammah lah. U, bu, tu, su. Jadi bila kata ra tu berbaris mati, sukun, okey, bila ra tu berbaris mati, takkan kita nak baca akbar, kenapa kita nak muncungkan? Sedangkan nak tebalkan ra, okey, saya nak tanya sekali lagi. Ra ni huruf, macam mana nak sebut huruf ra? Makhraj huruf ra kat mana? Lidah. Lidah. Hujung lidah sentuh Sentuh langit. hujung lidah sentuh langit. Ada kaitan tak ra dengan bibir? Tidak. Tak ada. Ra ni tak ada langsung, bukan kata tak ada je, tak ada langsung kaitan ra dengan bibir. Jadi mengatakan ra perlu disokong oleh bibir yang muncung baru tebal adalah satu kesalahan. Maka nak tebalkan ra, kita hanya mulut kita dalam keadaan rehat. Akbar, bar, cuba buat akbar, Akbar. Baru. bar, Baru. bar. Semua nampak muka saya? Semua nampak muka saya? Nampak. Nampak. Nampak Ustaz comel. Ya ke? Nampak jelas. Nampak jelas Telinga nampak telinga. Oh. Okey, nampak telinga, bibir tak nampak. So akbar, bar. Jadi mulut saya ada seringai pun. Biasa. Baru. Macam mana kita eja huruf R? Orang tanya kita. Okey, eja nama kamu. Nama okey, Natrah. Cuba eja. N-A-T T-R-A-H. R-A-H. R. Ada ke orang eja N-A-T-R-A-H? Dia sebut R je. Nutaraha. Nutaraha. Nun taraha. So, okey, nama Ra. Bila sebut Ra, R, Ra, R. Yang bila nak nipiskan Ra, cara dia adalah Ra ni bila nipis dia banyak faktor dengan huruf-huruf yang kasrah. Bila kasrah maksudnya kita rendahkan rahang. Macam tu, tarik rahang bagi rendah. Okey, jadi barulah bunyi dia ir. Nampak rahang tarik. Ni rahang ni tarik. Ir. Cuba semua orang buat. Ir. Nampak tak? Bibir saya bergerak tak? Ir. Contoh perkataan qadir. Okey, nampak bibir saya tak bergerak kan? Qadir. Kenapa tak bergerak bibir? Sebab dia tak terlibat. tak terlibat pun. Dia terlibat dengan kita nak nipiskan. Jadi mulut nak nipis macam tu. Tapi kalau tebal tadi biasa. R, bar. So boleh sebut R, Maryam. Mana satu yang betul? Maryam ke? Maryam. Fil ardi. Cuba dengar betul-betul. Cuba dengar betul-betul. Mana satu yang betul? Fil ardi ataupun fil ardi. Nombor kedua. Nombor dua. Nombor betul. Kenapa yang pertama salah? Yang kedua lah betul. Nama tu ada Yang pertama macam tersekat. ada hamzah belakang. Sedangkan sifat ra ni adalah Bainiyah. Bainiyah kan. Tawasul. Buat jalan bainah ke bedah hanya bedah sudah. Bainiyah. Bainah. Okey, so sekarang ni nak bagi tahu rukun pertamanya huruf ra ni bila tebal tak ada kaitan dengan bibir dan tak perlu muncung pun. Jadi bukan Maryam ataupun Allahu akbar, bar, tar, jar. Nampak tak bibir saya? Ar, bar, tar, jar. Ra tu mengalir kan? Ra tu mengalir. Ar, bar, tar, jar, har, qor, bar, apa lagi lah? Zor, dor, bubuh lah semua hurufnya ada.
Sampai ya, yar. Ha, yar. Okey. Okey. Baik, saya tutup dulu. Okey, baik, kita sambung semula buku kita tadi. So, pertamanya apabila ra berbaris fathah, tebal. Yang kedua, ra yang sukun, ra yang sukun sebelumnya huruf berbaris fathah juga. Contoh macam Maryam, Maryam fil ardi. Tu semua tu sama lah. Ardi, mardiyah sama. Okey. Baik, yang kedua. Yang kedua, apabila huruf ra, tengok dia kata apa? Apabila huruf ra disukunkan. Maksudnya apa? Asal ra ni tak sukun. Asal ra ni tak sukun, kemudian disukunkan. Kerana apa? Sebab nak berhenti. Sebab nak berhenti. Dan huruf sebelum dia pula huruf yang memang sukun. Kemudian huruf yang dah sukun tadi tu sebelumnya pula huruf berbaris fathah. Contohnya macam wal asr. Contoh macam wal asr. Nampak? Ra tu memang asalnya hidup wal asri. Tapi kalau nak berhenti, ra kenalah kita matikan, betul tak? Undang-undang macam tu. Jadi sebelum ra tu huruf sad mati. Sebelum sad tu satu lagi huruf, iaitu huruf ain berbaris fathah. Maka ra di situ kalau kita berhenti, kena baca dengan tebal. Okey, boleh ingat 1 2 3 ni? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Kalau boleh ingat 1 2 3 ni, 4 5 6 senang je. 4 5 6 ni tukar dengan dhammah je. Yang tadi 1 2 3 ni semua berkaitan dengan fathah. 4 5 6 ni berkaitan dengan dhammah. Okey, cuba tengok nombor 4 apa dia kata. Tadi nombor 1 apabila ra berbaris fathah. Nombor 4 pula apabila ra berbaris dhammah. Tukar je. Sama. Contoh macam kafaru. Kul siru, ru, apa sajalah ru bagi depan. Semua ru tu sebab apa? Sebab masih pancarkan bunyi tu ke langit dan pangkal lidah disempitkan. Ru, tebal tu, ru. Tebal, ru. Okey, kemudian nombor 5, apabila huruf ra disukunkan. Ra disukunkan. Kemudian huruf sebelumnya berbaris bukan ra sukun huruf sebelum dia berbaris dhammah juga. Contoh macam Quran, Burhan, Furqan. Okey. Dan yang keenam sama juga macam nombor 3, apabila huruf ra tu disukunkan. Kemudian huruf sebelum ra mati dan sebelum huruf yang mati itu hurufnya berbaris dhammah. Contohnya macam husrin asalnya husrin, tapi bila berhenti husr. Tak boleh husr, tak boleh nipis, kena tebal. Husr wal asr innal insana lafi khusr. Okey. So 6 ni ada tak yang tak faham? Yang 6 pertama ni. 1 2 3 4 5 6 ni. Faham kan? Senang kan? Okey. Okey, nombor 7. Nombor 7. Okey, ada soalan? Silakan. Kalau ada soalan silakan. Huruf sakin apa tu, Ustaz? Apa? Huruf sakin tu apa? Huruf sukun, huruf mati. Huruf mati. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Sakin sukun tu mati. Okey, baik. Nombor 7. Apabila huruf ra yang bertanda sukun. Dan sebelumnya baris kasrah yang mendatang. Sama ada yang disebut atau yang diandaikan. Apa benda ni? Siapa faham? Apa benda tu? Okey, baik. So, huruf ra ni terutamanya apabila dia berada di awal kalimah selepas hamzah wasal. Contoh macam irji'u. Nampak okey. Kita ada dua perkataan irji'u. Okey. Nampak tak perkataan irji'u ni? Nampak? Sebelum ra ni huruf berbaris berapa? Sebelum huruf hamzah wasal. Hamzah wasal Ustaz. Hamzah wasal tak ada baris, betul tak? Hamzah wasal asalnya tak ada baris. Tidak ada baris. Baris Betul. mendatang ni. Jadi macam mana kita nak letak baris untuk hamzah wasal ni? Kasrah.
Bawah. Kasrah. 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 Tengok Tahu, huruf tahu. yang ketiga. Tengok huruf Nah, ketiga dengar. Ustaz. Huruf yang ketiga Ustaz. Ada huruf yang ketiga Ustaz. Jawab soalan saya. So sekarang ni huruf hamzah ni tidak ada baris. Jadi bagaimana kita nak tentukan baris pada huruf alif hamzah wasal ni? Tengok huruf ketiga. Huruf Baris ketiga. huruf Ah. ketiga. Huruf ketiga berbaris apa? Jim ni. Kasrah. Huruf ketiga berbaris kasrah, maka hamzah ni kenalah kita letak baris. Bawah Kasrah. So siapa yang letak baris kasrah ni? Huruf Tak ketiga. andai lah. Dah, kita yang nak mengaji, kita yang Kita baca. lah. Kita yang nak baca ni yang buat tak kasrah ni, tekan orang lain kita baca, orang lain letak. Boleh kan? Tak kena jadinya. Kita yang nak mengaji je lah. So kasrah ni istilahnya adalah mendatang. Baru dibawa datang. Mendatang ni, hello? Mendatang ni adalah artinya baru dibawa datang. Macam pendatang. Orang bawa dia datang, betul tak? Pendatang tu artinya bukan dia datang sendiri. Mesti ada orang dari sini yang bawa dia datang. Baru putus nama dia pendatang. Okey. Jadi mendatang di sini kasrah ni mendatang. Kita yang bawa dia. Maka irji'u ni kena baca tebal. Irji'u. Jangan mudah. Jangan betul Okey. Tu satu. Yang ni namanya, yang ni kita panggil dia malfuzah. Malfuzah ni apa? Malfuzah ni kita sebut kasrah tu. Kita sebut tu. Satu lagi ni pula, yang contoh kedua ni nama dia muqaddarah, andai. Muqaddarah ni apa? Okey. Tengok bila kita baca allazi, nampak? Allazi Allah. Allazi irtada. Allazi irtada. Okey. Nampak tak? Kasrah yang untuk ra mati ni duduk kat mana? Ya. Ya Allah. Kak Ya Ustaz. Saya mengajar orang kat laut ke? Ya. Ya. Ustaz. Okey, sekali lagi saya tanya. Kita baca allazir tadalahum. Okey, kasrah yang kita sukunkan dengan ra tu datang dari mana? Ya. Huruf zal. Ya. Ni huruf ya ni, tak nampak baris pun. Sebelumnya kasrah sebelum ya. Sebutlah huruf apa? Huruf zal. Huruf zal, sebut zal. Jangan malu-malu. Zal. Huruf zal. Jangan malu. Sebut betul-betul zal. Sekarang ni saya tanya huruf apa yang kasrah yang dikasrahkan dengan ra tu? Zal ni lah yang dibawa baris kasrah tu. Jadi kasrah ni siapa punya? Zal punya. Zal. Jadi dari sini terus masuk ke ra, maka ini dipanggil dengan nama andai, muqaddarah. Andaian, takdir. Sebab apa? Dah dia baris bawah. Cuba kalau sebelum huruf ra ni huruf berbaris atas, tak jadi juga baris bawah, betul tak? So oleh kerana zal ni baris bawah datang sebelum ra, jadi dia bukan sebahagian daripada kalimah irtada ni, maka dia juga perlu dibaca dengan tebal. Kena baca tebal juga macam ni kalau jumpa. Allazi irtada. Okay. Ataupun amirtamu amirtamu. Okay, contohlah. Baca dua-dua tu kena baca dengan tebal. Okey, kena ingat pertama dalam hal dan nombor 7 ni kasrahnya mendatang dalam dua keadaan. Sama ada malfuzah. Kita sebut malfuzah tu artinya kita sebut dia. Kita sebut tu. Kasrah tu kita sebut tu. Ataupun muqaddarah. Muqaddarah ni maksudnya dia datang daripada baris yang kalimah yang pertama. Sebelumnya lah. Itu dia panggil muqaddarah. Kalau nak tahu tengok yang Arab ni lah. Tengok nombor Arab nombor 7 ni. Idza kanat irqa'u sakinatan wa qablaha kasratun 'aridatun malfuzatan au muqaddarah. Yang kata malfuzah tu kita sebut tu. Yang kata muqaddarah tu dia datang daripada kalimah sebelumnya. Okey, sekarang ni boleh faham? InsyaAllah boleh Ustaz. Bagus. Dan yang ke-8. Ustaz. Ya saya.
Yang irji'u tu dia marfuzah Ustaz ya? Betul. Malfuzah. Marfu. Tengok kalau tengok nombor 7 yang muka surat Al-Harab tu. Muka surat 77. Mahfuzah. Muka surat 77. Tulis Arab tu dia tulis malfuzah au muqaddarah. Mahfuzah. Dia tulis tu dalam tu, tulis buku. Dilafazkan. Bagus, tanda besar-besar. Okay. Malfuzah artinya dilafazkan. Kalau kata muqaddarah pula diandaikan. Andai. Baik, boleh saya pergi ke nombor 8? Ya, boleh. Kena minta izin dulu. Okey, baik. Nombor 8, apabila huruf ra ni memang sukun dan huruf sebelumnya berbaris kasrah. Dan kasrah tu kasrah asli. Kasrah asli bukan kasrah mendatang Kasrah asli. Tetapi selepas huruf ra, huruf isti'la yang bukan kasrah. Tetapi selepas huruf ra yang sukun tadi tu, datang huruf isti'la yang bukan kasrah. Tapi menariknya dalam Quran, kebanyakan huruf isti'la yang datang selepas ra bagi bawah, ra mati dan sebelumnya bagi bawah ni semuanya bagi fathah. Contohnya macam ni lah. Contohnya macam qirtasin, nampak ta bagi atas. Nampak? Qaf ni dia punya kasrah dia asli tau. Okey, so qaf ni barisnya asli. Jadi dia punya apa nama? Saya pasal mute dulu sebab tak tahulah ada bunyi ombak pantai benda tu. Saya ulur. Okey. So qirtasin ra sukun, selepas dia huruf ta nampak bahagian atas dan bawah, dan qaf ni kasrah dan kasrahnya asli bukan mendatang macam tadi. Okey, tengok. Irsada hamzah kasrah asli ni. Bukan kita andai ke bukan tak, bukan kita sebut tak, memang kasrah dia asli. Ra mati pula dan selepas ada huruf isti'la yang berbaris fathah bukan kasrah. Ataupun firqah dalam Quran, firqah baca firqah. Tak boleh muncung, tak boleh baca firu, tak payah baca firqah. Tak boleh baca firqah. Tak boleh kat sini tak boleh baca nipis. Di sini semua mana-mana huruf ra yang sukun sebelumnya berbaris kasrah asli dan selepas huruf ra huruf isti'la yang bukan kasrah. Okey. So perlu dibaca dengan tebal. 8 je. Agak-agak senang tak nak ingat. Kadang-kadang kita tak boleh nak ingat sebab kita bukan mengajar. Ustaz, nak tanya, ada tak huruf istilah berbaris domah? Tak ada. Tak ada ya? Kalau domah tak ada. Oh, okey. Dalam Al-Quran semua berbaris fathah lah ya Ustaz? Okey, mana? Dalam Al-Quran berbaris fathah sahajalah. Betul, fathah sahaja. Okey, faham. Dalam Quran yang semua ada fathah saja. Tak silap saya ada 5 perkataan macam ni. Qirtas, irsad, firqah, mirsad, apa tak satu lagi? Baru ni ada orang bagi saya. Saya lupa, saya tak mana. Ni kat sini ada 3 dah, ada tambah lagi 2 saja. Yang mana huruf sad, huruf isti'la tu fathah saja. Yang ada Quran pun fathah saja. Dia kata kat sini yang bukan kasrah, tapi bukan kasrah maknanya fathah ajalah. Okey, baik. Okey, dah settle 8 yang tebal. Ada soalan nak tanya? Ustaz, yang nombor 8 tu dalam kalimah yang sama. Kalau dalam kalimah yang berasingan Ustaz? Macam mana nak buat? Sama, terbagak. Kalau dalam kalimah yang berasingan, dia akan jadi nombor 7 lah. Oh, okey, dia akan jadi mendatang. Kalau Okey, Ustaz. dia jadi nombor 7. Okey, macam itulah macam allazi irtada tu. Okey. Baik, kalau gitu saya nak pindah ke bilakah ra perlu dinipiskan. Okey, pertama ketika mana ra bertanda berbaris kasrah. Karim, apa sajalah semua ra yang berbaris kasrah ni semuanya perlu dibaca dengan nipis. Kita sebut, bila kita sebut pun
Nampak kita punya apa nama ni? Rahang kita pun dah turun ke bawah. Ri. Macam huruf lain juga. Bukan kata huruf ro je. Semua huruf yang berbalik kasrah. Kasrah tu maksudnya rahang ni kita rendahkan. B, E, F, G. Datang samalah dengan huruf ro. Jadi ri. Tu kasrah tu lembut tu. Kasrah yang dilembutkan. Okey, baik. Itu yang pertama. Tak apa, benda ni kena baca balik buku nanti. Baca buku balik dan tengok balik rakaman, insyaAllah. Mungkin kita tak boleh nak ingat satu malam, tak boleh ingat. Tapi bagi saya, malam ni bukan untuk nak mengingat. Malam ni adalah untuk nak faham. Faham dulu. Nak ingat kemudian. Okey, baik. Nombor 3. Nombor 2. Apabila huruf-huruf yang bertanda, nampak huruf-huruf sukun, mati. Sebelum huruf baris bawah. Sama tak dengan nombor 8 tadi? Ro mati sebelum huruf berbaris bawah. Cuma kat sini beza dia apa? Selepas ro bukan huruf isti'la. Okey, selepas ro tu bukan isti'la. Contoh macam fir'aun contoh, ataupun miryatin fi miryatim ulil irbati contoh. Apa lagi? Yang bagi bawah. Irhad apa tak tahulah macam-macam lah. Yang penting bukan tu maksudnya nombor 2 ni dia sama macam nombor 2 kat sana juga. Ro berarti sebelum dia bagi bawah, yang tu sebelum dia bagi atas kan. Ni sebelum dia bagi bawah. Tapi kena ingat baris tu kasri dan selepas ro tu bukan isti'la. Okey, baik. Nombor 3. Nombor 3 ni sama je dengan nombor 3 dekat sana. Sama je. Ro disukunkan, sebelum ro memang barisnya sukun dan huruf sebelum sukun tersebut hurufnya kasrah. Contohnya macam hijr. Pun qadir. Tadi kan buat contoh dia basir. Siapa rajin baca surah Al-Mulk setiap malam? Dalam surah Al-Mulk tu ada 10 hujung-hujung ayat tu semua berhenti dengan ra nipis. Kena praktik wa huwa hasir. Takadu tamayyazu minal ghaib. Sa'ir, qadir, basir. Semua ada tu dalam surah Al-Mulk. Ya. Okey, baik. Nombor 4. Nombor 4 ni dia tragik sikit. Dia macam nombor 3 dekat sana. Dia macam nombor 3 dekat tebal. Tengok dia kata apa? Apabila huruf ro disukunkan. Sebelumnya kalau kita tengok kat situ huruf ya mati. Sebelum huruf ya tu huruf berbaris fathah. Tapi kena ingat ya yang mati itu ya sebagai huruf lin. Ya sebagai huruf lin. Contohnya macam khair. Nak berhenti dah ni. Khair. Ataupun soir. Doir. Apa lagi dalam Quran? Qalu toir. Toir. Okay, sair. Ada dalam surah Al-Sabah. Fiha sair. Sebelum dia kena ingat, ya mati. Sebelum huruf ya mati itu, huruf berbaris fathah. Akan menjadikan ya itu bersifat lin. Bukan ya mat. Bukan ya mat asli. Tapi ya yang jadi ya mat lin lah. Kalau berarti jadi mat lin lah. Maka di sini huruf ro juga perlu dinipiskan. So, bila ke ro nak nipis, ada 4 keadaan. Pertama, ro kasrah. Yang kedua, sebelum ro sukun, sebelumnya kasrah asli. Dan selepasnya mestilah huruf bukan isti'la. Yang ketiga, ro disukunkan, kemudian sebelumnya huruf sukun, dan sebelumnya satu lagi adalah huruf berbaris kasrah. Dan yang ketiga adalah huruf ro yang disukunkan sebab berhenti sebelum dia huruf ya mati. Sebelum huruf ya mati itu mestilah huruf berbaris fathah, menjadikan huruf itu jadi madlin. Ataupun lin lah, senang cerita. Okey, senang sikit lah yang lembut ni, nipis ni. Nipis ni senang. Jadi bila nak nipis, rahang kena buka rahang kena tarik. Fir'aun. Jangan tebal lah, tak boleh Fir'aun, tak boleh macam Fir'aun. Kena macam Firdaus.
Jannatul firdausi nuzula. Firdausi nuzula. Kena nipis. Kena hang kena bawah. Firdausi nuzula. Okey. Baik, tu 4 contoh yang bila roh kena nipis. Okey, nombor 3. Nombor 3. Ustaz, Ya. ada lagi satu kan yang kelima boleh tambah untuk imalah majreha. Betul tak? Kalau betul lah tu. Kalau kata roh, bolehlah tambah. Bila roh tu bersifat imalah majri, yalah macam majriha dia kasrah. Dia imalah ni sebab dia dah nak pergi ke kasrah sangat dah. Sebab tu dia boleh imalah juga. Dia boleh tarqiq juga. Okey, terima kasih banyak. Tak ada tulis kat sini yang saya pun tak teringat benda tu. Alright, terima kasih banyak-banyak. Okey, nombor 3, bilakah roh boleh nipis, boleh tebal? Yang ni kita boleh pilih. Nak nipis boleh, nak tebal pun boleh. Okey, pertama, macam nombor 8 tadi. Kalau siapa ingat nombor 8 tadi, nombor 8 dekat tebal tu, roh mati. Sebelum huruf roh, kasrah yang asli. Selepas huruf roh adalah huruf isti'la yang bukan kasrah. Nampak nombor 8 tu? Nombor isti'la bukan kasrah. Yang dekat sini, nombor 1 dekat sini adalah huruf isti'la yang kasrah. Terbalik je. Senang je nak ingat. Ingat nombor 8 sana, insyaAllah. Ingatlah nombor 1 kat sini. Roh mati sebelum dia kasrah, selepas huruf roh huruf isti'la yang berbaris kasrah. So dalam Quran hanya ada satu sahaja perkataan ni. Ya, huruf ni dekat fir. Nak baca dulu boleh. Nak baca firqin boleh. Nak baca firqin pun boleh. Firqin. So dia tengok ketika dia kata apa? Okey. Kenapa boleh baca tebal? Kenapa boleh baca tebal? Kerana huruf selepas dia tu adalah huruf isti'la. Kerana huruf selepas ra tu ada huruf isti'la. Dan kenapa pula boleh baca nipis? Sebab huruf isti'la tu berbaris kasrah. Tapi adakah huruf isti'la tu dah jadi istifal? Tak. Bagus. Roh qaf tu tak jadi istifal pun. Ra tu lah yang boleh dinipiskan. Sebab tu dia juga boleh ditebalkan. Kenapa? Sebab qaf tu masih isti'la. Walaupun baris kasrah, masih isti'la. Sebab tu dia boleh baca dua-dua. Nak nipis pun boleh, nak tebal pun boleh. Dan kebanyakannya orang akan pilih yang ikut keselesaan masing-masing. Ada orang dia rasa tebal lebih sedap, ada orang dia rasa nipis lebih senang. Maka pilihlah. Nak yang mana? Boleh pilihlah. Okey? Baik, itu ada pada surah, kalau tak silap saya, duduk di surah Asy-Syu'ara. Sekejap saya bagi nombor ayat. Surah Asy-Syu'ara, ayat yang ke 63. 63 baik. Terima kasih banyak-banyak. Ayat 63. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Firqin ataupun firqin. Kedua-duanya tidak menjadi masalah. Okey. Nombor 2. Bilakah roh boleh tebal, boleh nipis? Okey, ada dua keadaan. Ada dua perkataan kat sini. Apabila huruf roh tu diberhentikan, bila dia berhenti disukunkanlah perkataan ni. Perkataan ni berhenti disukunkan sebelum huruf roh tu ada huruf isti'la yang sukun. Contohnya macam misra, qitri, misra, qitri. Bila nak berhenti pada roh tu kena mati. Dan sebelum huruf isti'la tu huruf berbaris kasrah. Sebelum isti'la tu huruf berbaris kasrah. Contohnya macam misr, seperti nipis pun boleh, misr boleh, misr pun boleh, qitr pun boleh, qitr pun boleh, qitr. Yang ni saya tak erti nak buat nipis macam mana, qitr ni. Tak tahu, tak erti nak buat nipis ni. Kalau siapa boleh buat nipis, dia adalah qitr. Saya tak erti nak buat qitr. Sebab tol tu dia tebal, jadi susah nak buat qitr. Sebab tol ni walaupun dia duduk, walaupun okey, tengok huruf sa, ta ni, ta kan, bila dia sukun, dia duduk level ke berapa? Dia duduk level ke berapa tahap tebal ni? Sa dengan ta ni. 4, Ustaz. Bagus. Duduk nombor 4. Jadi tahap tebal dia tu dah tak berapa tebal lah, dan nipis dah. Tahap tebal dia tu tak berapa tebal sangat dah. Tapi dia tetap huruf isti'la.
dia tetap tafkhim walaupun tahap tebal dia tidaklah macam nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Dan sebab itulah juga ra tu boleh dibaca dengan nipis mana tu. Maka kalau orang tanya kenapa misra ni boleh baca nipis? Pertama sebab huruf sad tu sendiri level dia keempat. Kemudian sebelum huruf sad tu huruf mim berbaris kasrah. Okey. Tapi walau bagaimanapun di sini Imam Jazari sendiri dia pilih. Tu kata tadi, maksudnya boleh pilih lah. Nak ada orang nak baca tebal ke situ, ada orang nak nipis kat sini. Imam Jazari sendiri dia pilih. Kata dia, kalau berhenti dekat misra, dia baca tebal. Kalau berhenti dekat qitri, dia baca nipis. Kenapa? Sebab qitri tu, ra tu asal dia meraihkan kalau sambung. Kalau sambung, ra tu bahagian bawah. Yang misra tu pula, ra tu bahagian atas. Maka dia raih ke situ pula. Tapi sebenarnya ianya tidak menjadi masalah. Kalau nak tebalkan dua-dua boleh, nak nipiskan dua-dua pun boleh. Tak ada masalah apa-apa. Okey, baik. Inilah yang saya tunjukkan tadi. Bila ke ra kalau kata bersifat tarqid, belakang lidah pangkal kenalah buka r. Okey. Kalau ra tu bersifat tebal, dia mestilah bunyi dia r. Faham? Tak perlu tarik ke belakang. Okey, baik. Okey, settle. 4, 8, 4, 2. Okey. Ada soalan nak tanya? Silakan. Okey. Mau faham ke? Ustaz, kalau dia tasydid ikut sama juga macam kalau tebal baris. Baris. Contoh macam Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ra tu tebal kan nipis? Tebal. Nampak? Tetapi, okey, dia gini. Ada juga setengah-setengah saya pernah belajar dululah. Baru kan belajar lama. Adalah. Ada juga orang ajar macam tu. Orang ajar kata, okey, bila kita baca macam contoh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, bila baca hir, ra di situ bersabdu. Maka ra di situ dia ada dua. Satu, ra yang baca dengan hir tu, ra mati, jumpa hir jadi nipis. Kemudian, rahma tu pula, yang bahagian atas tu, ra tu tebal. Macam nombor 1 tu kan. Jadi, kena buat dua-dua. Nipis tebal, nipis tebal, nipis tebal. Macam tu. Sebenarnya, ajaran macam tu, bukan kata, saya tak kata ajaran tu tak betul, tapi ajaran tu biasanya tak diajar lah oleh guru-guru besar ni, tak ada. Guru-guru macam Dr. Aiman apa semua ni, dia takkan ajar macam tu. Dia tahu benda tu akan menyusahkan orang. Nak buat nak nipiskan rahmanirrahim. Nak nipis pula, nak tebal pula dalam keadaan yang cepat gitu, dia tak unadvisable lah. Macam tidak dinasihatkan. Dan menurut Aiman sendiri pun tak. Dia pernah suarakan benda ni kepada anak murid kanan dia. Betul ke ada ke? Dia kata memang ada. Ada orang ajar macam tu. Tapi biasanya guru-guru besar, alim ni, mereka takkan ajar kepada anak murid mereka tentang suruh buat macam tu. Contohnya macam contohnya bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi minasyaitonirrajim, nirrajim kan, nirrajim, nipis dulu, nirrajim, nipis dulu baru tebal. Tak payah. Tebal terus je, nirrajim. Tebal terus. Sebab apa? Ra tu baris fathah. Okey, sebagai orang awam, termasuk saya orang awam ni, maka kita tengok je ra tu baris apa. Contoh macam fil barri, barri. Barri. Nak baca ra tebal ke nipis barri? Nipis. Nipis lah. Barri. Okey. Oleh kerana semua nampak macam faham. Apa kata? Saya nak buat sedikit ujian lah. Dengan ujian terus. Saya live sekarang boleh Ustaz. Jangan live lagi. Okey, sekejap Saya nak share screen. Saya nak bawakan satu surah. Surah ni kira antara surah yang agak popular lah kalau nak belajar tentang ra ni. Nampak tak surah apa ni? Okey. Okey, bagus. Okey, semua orang buka mikrofon. Jangan menyanyi Rustam pula. Okay, tolong saya kenalkan mana satu ra tebal. Bunyi bising. Nak tengok paman ni. Ada lagi tak? Cari. Tak apa, siapa yang duduk atas laut tu tak payah nak buka.
Semua yang duduk kat bawah laut ni buka lah. Okey, baik. Pertama, okey tengok Pertama kita ada wal fajri. Okey, wal fajri. Kalau sambung wal fajri ni ra ni nipis ke tebal? Nipis. Kalau sambung ni Sambung kalau sambung nipis. Kalau berhenti, berhenti tebal. Tafkhim. okey. Kalau berhenti tebal. Sambung nipis. Sambung nipis berhenti tebal. Okey, okey. Dengar soalan. Kalau sambung Nipis. nombor berapa? Nombor berapa nipis ni? Riwala ya. Lima. Ada nipis kan? Tadi saya jawab Ada empat. nipis. Mana nombor 5? Fajri wal. Nombor 1. Nombor 1. Okey, kalau berhenti pula nipis ke tebal? Nombor berapa? Berhenti tebal. Okey, nombor berapa? Dalam turutan nombor berapa? Tak cakap tu nombor. Nombor 3. Nombor 3 Ustaz. Nombor 3. Nombor 3. Takut nak sebut 3. Takut dalam. Okey, baik. Walayalin ashrin. Ashrin kalau berhenti Tebal. nombor Nipis. 3 juga. Nipis. Dengung Ustaz. Riung. Tafhim dan Berhenti. Berhenti Okey. tebal. Wal watri. Okey, wal watri kalau berhenti, kalau watri berhenti nombor nombor 3 juga. Okey, yasri kalau berhenti nombor Nipis. nombor 3 juga. Okey, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. nipis. Nombor Nipis juga. Nombor 3. nombor berapa? Nombor 3 Ustaz. Bagus, nombor 3. Okey, baik. Terus Orang tebal. apa dia tu? Tunggu soalan. Okey, nombor ayat 10. Okey, wa fir'auna dzil autad. Okey, nombor Nombor 2 tarkib. bagus, nombor 2. Tarkib. Okey, baik. Fasabbahu rabbuka sawata. Okey, nombor ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Tebal. Tafkhim. Ulapan. Nombor 8. Nombor 8. Bagus. Alhamdulillah, nombor 8. Okey, baik. Settle. Okey. Turun bawah sikit. Ada tak kat sini? Okey, tak apa. Rizqoh tu. Ha? 16. Rizqoh 16. Ayat 16. Rizqah. 15 pun ada lah Ustaz Robbi Akram tu. Tak apa. Saya tambah itu. Kena pergi ke muka sebelah terus. Okey. Okey, terus. Muka sebelah. Okey, zikra. Zikra. Tebal. Tarkib. Ada atas. Tafkhim. Nombor berapa? Nombor 1. Bagus. Okey. Wala yuthiqu wasaqu. Ya ayyuhan nasul mutmainnah irji'i. Tebal. Radiyatan mardiyah. Nombor 7 tebal. Irji'i. Kenapa tebal irji'i ni? Mendatang. Tebal. Hamzah wasal. Mahfuzah. Mahfuzah. Nombor 7 mahfuzah.
Malfuzah lah. Kalau sambung tak jadi ya, tak jadi bagi bawah lah. Mutmainnatu tu bah, mutmainnatu rujai tak jadilah. Ti dia. Okey, so rabbiki pula. Bal. Satu. Bal. Nombor satu. Radiyatan, Bal. Satu. ardiyah, Hukum nombor 8. Tebal nombor 2. tebal nombor 2. Okey. Ya, sedikit tebal, Rodiah tebal. Rodiah tebal. Tebal nombor 2. Okey, baik. So, agak-agak boleh kenal dah. Empat-empat ni Tebal. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, satu lagi nak tunjuk dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ni banyak yang bentuk dia macam apa nama dia panggil muqaddarah tadi. Ayat ni Ustaz. Ya, nak tunjuk. So salah satu dalam muqaddarah dalam surah An-Nur ni. Okey, saya nak tunjuk. Tengok Okey, ni tebal ke nipis ni? Nipis. Tarqiq. Kenapa nipis? Sebab huruf istifal. Sebab dia memang baris bawah. Sebelum tu baris bawah ya. Okey, bagus. Apalah, saya tak dengar apa pun tapi tak apa. Baguslah. Boleh. Apa? Tak dengar. Okey, baik. Nombor 2 ni. Okey, tengok. Tebal ni. Tebal Ustaz. Muqaddarah. Zawasal. Muqaddarah dia bawa kasrah daripada mi. Bagus. Muqaddarah. Faham muqaddarah? Saya kadang-kadang gaduh. Orang tak faham muqaddarah tu apa. Dia muqaddarah dia tahu. Andaikan. Andaikan Ustaz. Okey. Ada kalimah yang perlu. Okey, kalau saya nak tanya kan, mim ni asal dia mati ke hidup? Mim ni. Hidup. Tengok lepas dia. Mim tu mati. Asalnya mati. Dia tu mati. Okey, sekali lagi soalan saya. Mim ni asal dia hidup ke mati? Asalnya mati. Sukun. Hidup. Asal tengok huruf tu. Dia am. Hidup. Okey, memang hidup. Tapi soalan tu kan soalan saya. Am ni asal dia mati atau hidup? Mati. Nak tahu kat mana? Tengok lepas dia tu. Am yakhafu tu nampak am. Nampak. Dia mati. Memang mati. Mim ni mati. Okey, kat sini mim ni asal dia mati. Asal mim ni mati. Jadi macam mana datang kasrah tu? Boleh baca. Pada hamzah wasal tu. Kalau ikutkan kalau mim ni mati boleh baca tak? Dah boleh baca. Nampak tak? Kalau masih lagi kasrah dia kita tak boleh baca. Jadi kalau macam mana cara nak baca dia? Huruf ketiga Ustaz. So huruf yang ketiga. Huruf ketiga. Jadi bukan huruf ketiga. Kita kena hidupkan huruf pertama dengan baris. Kena hidupkan huruf pertama dengan baris. Ni huruf contoh macam kita nak baca tanwin tu kan. Jadi hidupkan huruf pertama letak baris bawah. Inilah ni maksud dia. Ami tu. Amil tabu ni. Okey, baik. Satu lagi sebelum Non-iwat, macam non-iwat. macam kasrah iwat betul. Satu lagi kat sini. Yang ni contoh dalam buku tadi. Lazir tabu. Azir. Bal Ustaz. Allazi tadha. Apa kata Mal? Tebal Ustaz. Muqaddarah. Muqaddarah.
Muqaddarah. Muqaddarah. Qadarah. Diandaikan. Diandaikan. Okey, baik. Terima kasih banyak. So sekarang ni insya-Allah boleh nampak, boleh faham InsyaAllah. Okey. Saya sebenarnya ni berapa orang tinggal ni? Ramai, Ustaz. 138. Okey. Jangan dah pukul 10 dah. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk satu benda. Satu benda. Semua orang tengok dan semua orang dengar. Dengar je tak payah berhukum apa-apa. Okey? Dan sebelum saya nak tunjuk benda ni saya nak cancel record dulu sebab tak naklah ada masalah kemudian hari. Tengok je dan jangan buat apa-apa. Okey, boleh?